Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebelum memulakan bicara, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama diberi Muhammad Mustaqim bin Mazlan, berumur 12 tahun dan bersekolah di Sekolah Kebangsaan LKTP Air Tawar 4. Saya merupakan seorang student leaderboard yang dilantik pada tahun 2021. Saya juga pernah menjadi seorang pengawas pusat sumber sekolah. Saya pernah dinobatkan sebagai Johan di dalam pertandingan Rescue Jezro Monthly Online Game Rescue Challenge 2021 peringkat kebangsaan. Selain itu juga, saya pernah memenangi Johan di dalam program pembangunan SLB Thinkers 2021 peringkat daerah Kota Tinggi. Tempat ketiga, perkongsian amalan terbaik SLB 2021 peringkat negeri Johor. Dan Johan bagi pertandingan sepakan penalti Minggu Kecergasan 2021. Saya juga kerap memenangi hadiah bagi pertandingan-pertandingan yang dianjurkan di peringkat sekolah. Saya juga banyak melibatkan diri secara maya bagi aktiviti-aktiviti seperti webinar Pengakap Laut Malaysia Siri 1, Kuis Atas Talian, Johor Scout Khatam Al-Quran 2021, Sambutan Hari Sekaf Sedunia, Art House Scout for SDGs 2021, Challenge Plastik Free Minggu Sains Negara 2021, Junior STEM Coding Sekolah Rendah Carnival STEM 2021 dan banyak lagi. Saya bercita-cita besar untuk menjadi seorang jurutera apabila dewasa kelak. Saya mengidolakan Ustaz Syamsul Lebat. Kata-kata motivasinya selalu memupuk semangat saya untuk terus berjaya dalam pelajaran. Hobi saya pada waktu lapang ialah bermain robotik dan membaca buku. Kawan-kawan sekalian, saya amat berminat untuk mendalami kisah-kisah Rasul yang terdapat di dalam Al-Quran. Saya bertuah kerana terdapat buku cerita yang dapat menarik minat saya. Buku ini saya dapati di pusat sumber sekolah saya sendiri. Tajuk buku ini ialah Selamat Malam Anakku. Cerita-cerita menarik daripada Al-Quran untuk si kecil. Ya kawan-kawan, walaupun tajuknya untuk si kecil, tetapi murid seusia saya juga sesuai untuk membaca kisahnya. Buku ini disunting oleh Sani Yasmin Khan dan diterjemahkan dalam bahasa Melayu oleh Rosinan Daud. Ia kemudian disunting oleh Nur Rasyiki Nasiruddin. Buku ini diterbitkan oleh Nickelodeon Books Sendirian Berhad. Pada tahun 2007, ia dicetak semula oleh pencetak Edwan Co Sendirian Berhad. Buku ini mengandungi 132 muka surat keseluruhannya. Apa yang paling menarik minat saya, buku ini mengandungi 33 kisah Rasul daripada potongan ayat Al-Quran. Sebagai seorang murid sekolah rendah, agak mustahil untuk saya memahami setiap terjemahan ayat Al-Quran. Melalui buku ini, pemahaman saya tentang ayat Al-Quran adalah lebih jelas. Ditambah pula, jalan ceritanya diolah berkonsepkan buku cerita. Ia membuatkan saya berasa tidak janggal apabila membacanya. Kawan-kawan tak tahu, ilustrasi yang terdapat di dalam buku ini dilukis berlatar belakangkan zaman-zaman Nabi terdahulu. Sambil membaca cerita, saya dapat membayangkan situasi tersebut berdasarkan ilustrasi yang dilukis. Warna yang dipilihnya juga sesuai. Ia kelihatan lembut dan menenangkan. Secara keseluruhannya, saya amat terkesan dengan kebijaksanaan, ketaatan, kemasyuran insan-insan yang dikisahkan di dalam buku ini. Ia sesekali menuntun jiwa saya. Kadang-kala, kecekalan yang ditunjukkan memberi suri tauladan di dalam kehidupan saya. Ia mengajar saya supaya tidak berputus asa dalam mencapai apa yang dikehendaki. Ia juga mendidik saya supaya berbuat baik sesama manusia. Tidak mudah berasa benci, apalagi memutuskan tali persaudaraan. Berdasarkan 33 kisah yang terdapat di dalam buku ini, terdapat 2 kisah yang ingin saya ulaskan. Kisah pertama adalah berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 2. Ia mengisahkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan alam semesta. Pada zaman dahulu, bumi, matahari, bulan dan bintang masih lagi belum wujud. Dunia begitu kelam dan gelita. Kemudian, Allah Subhanahu Wa Taala membuat keputusan untuk menciptakan satu dunia yang indah. Jadilah, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Maka, dengan serta-merta cakrawala tercipta.
Allah menciptakan semesta yang cukup indah, penuh dengan galaksi, matahari, planet, bulan dan bintang yang bergerak secara harmoni. Kesemua mereka tunduk dan menyembah kepada Allah SWT. Allah hanya mengucapkan kata-kata tersebut. Maka terbentuklah matahari yang bercahaya, awan yang membiru dan bintang yang berkedipan. Akhirnya, makhluk juga diciptakan di atas muka bumi seperti kita pada hari ini. Masya Allah, dahsyat sungguh kebesaran Allah yang Maha Esa. Kisah kedua adalah tentang bagaimana Kaabah dibina. Kisah ini berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 125 hingga 127 dan surah Al-Imran ayat 96 hingga 97. Pembinaan Kaabah bermula apabila terdapatnya mata air Zam-Zam di lembah tersebut. Dengan itu, terjadilah bandar kecil yang kini dikenali sebagai Mekah. Di situlah tempat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam membesar. Apabila mereka meningkat dewasa, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan mereka untuk membina Kaabah. Pembinaan Kaabah bermula dengan hanya menyusun batu-batuan. Apabila batuan terakhir diletakkan, mereka menadah tangan dan berdoa, Tuhanku, terimalah ini daripada kami. Jadikanlah anak-anak dan bangsa kami menyembahmu. Tunjukkanlah cara menyembahmu dan lahirkanlah Rasul selepas kami. Doa mereka dimakbulkan. Beberapa tahun kemudian, Rasulullah SAW lahir buat orang-orang yang hidup selepas mereka. Berkat kecekalan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam, seluruh umat Islam dari pelosok dunia dapat diseru untuk mengerjakan haji sekurang-kurangnya sekali jika mereka berkemampuan. Begitulah serba sedikit kisah yang saya dapat ceritakan. Ia sedikit sebanyak memberikan iktibar kepada sesiapa yang membaca kisahnya. Oleh itu, marilah kita bersama-sama menjadikan peribadi para kekasih Allah ini sebagai suri tauladan di dalam kehidupan kita, supaya kita terdidik untuk taat dan setia kepada Sang Pencipta yang Maha Esa. Dewasa ini, permainan tradisional seperti congkak semakin dipinggirkan oleh generasi muda kerana penggunaan gadget secara berleluasa. Saya akan membincangkan bersama anda semua berkenaan topik tersebut. Negara kita kaya dengan pelbagai permainan tradisional yang tak lapuk dek hujan, yang tak lekang dek panas. Permainan tradisional seperti congkak, gasing, gala panjang, tarik upih dan sebagainya diamalkan oleh masyarakat dahulu untuk mengisi masa lapang. Sayangnya, permainan tradisional yang menunjukkan kebudayaan di sesuatu tempat itu sedikit demi sedikit terpinggir kerana kebanyakan daripada permainan tersebut kurang diketahui oleh golongan muda. Kini, permainan tradisional semakin dipinggirkan oleh golongan muda ekoran kemunculan mainan baru dan gadget-gadget moden secara berleluasa. Dalam dunia yang dilingkari kemajuan sains dan kemajuan teknologi ini, kita sering menyaksikan betapa lekanya golongan muda menghadap skrin telefon bimbit kerana tidak mahu ketinggalan bermain permainan atas talian bersama rakan-rakan maya. Antaranya seperti Mobile Legends dan Dota 2. Sejak zaman dahulu lagi, rakyat Malaysia, terutamanya yang menetap di kawasan kampung, biasanya pada waktu petang akan berkumpul bersama-sama untuk bermain permainan tradisional bersama-sama tanpa mengira bangsa. Kaum Adam biasanya akan bermain WoW dan gasing. Manakala kaum Hawa biasanya akan duduk di anjung rumah untuk bermain congkak. Sementara kaum ibu berbual-bual mesra. Namun, situasi ini jarang kita nampak pada hari ini kerana majoriti beranggapan permainan tradisional sudah lapuk dan ketinggalan zaman untuk dimainkan berbanding permainan atas talian. Lebih menghampakan lagi, kebanyakan generasi pada hari ini tidak lagi mengetahui tentang kewujudan permainan tradisional seperti congkak, gasing dan sebagainya. Kenyataan ini dikukuhkan lagi oleh kurator kanan Muzium Negara, Puan Nuraini Basri, yang mengatakan bahawa permainan tradisional semakin dipinggirkan kerana berlakunya perkembangan aplikasi permainan atas talian secara maya dan berleluasa. Lebih menghampakan lagi, kebanyakan generasi pada hari ini tidak lagi mengetahui tentang kewujudan permainan tradisional ini.
Soalan yang sering menjadi tanda tanya kepada kita ialah, apakah usaha-usaha yang perlu diambil oleh pelbagai pihak untuk memupuk minat anak-anak terhadap permainan tradisional? Oleh itu, usaha-usaha yang proaktif yang harus dilakukan oleh pelbagai pihak untuk memupuk minat anak-anak terhadap permainan tradisional akan dibincangkan secara terperinci demi kebaikan bersama. Ibu bapa merupakan tonggak utama dalam memupuk semangat cinta akan permainan tradisional. Sejajar dengan itu, ibu bapa perlu memupuk semangat cinta akan permainan tradisional di dalam sanubari anak-anak dengan memberikan set permainan tradisional kepada mereka. Oleh sebab itu, ibu bapa perlu mengambil inisiatif dengan membelikan set permainan tradisional kepada mereka seperti papan congkak dan gasing yang boleh didapati di kedai-kedai serberneka dengan harga yang berpatutan. Bukan itu sahaja, ibu bapa juga boleh mengajar anak-anak untuk membuat sendiri set permainan tradisional mereka seperti menjahit sendiri batu seremban menggunakan cebisan kain terpakai. Secara tidak langsung, daya pemikiran, kreativiti dan inovatif anak-anak dapat dirangsang. Anak-anak juga dapat bermain permainan tradisional seperti wow pada waktu petang di padang bersama sahabat handai. Bukan sahaja menyeronokkan, aktiviti ini juga dapat mengeluarkan peluh. Sesungguhnya, pemberian set permainan tradisional kepada anak-anak oleh ibu bapa dapat memupuk minat anak-anak terhadap permainan tradisional. Memang tidak dapat disangkakan lagi, pihak sekolah juga merupakan salah satu usaha untuk memartabatkan permainan tradisional di dalam diri setiap murid. Seperti contohnya, pihak sekolah boleh menganjurkan kelab permainan tradisional sejak awal lagi supaya usaha-usaha lain dapat dilakukan melalui kelab tersebut. Dalam hal ini, untuk menarik minat murid untuk menyertai permainan tradisional, pihak persatuan boleh menjemput tetamu dari luar yang mahir dalam permainan tradisional untuk mengajar mereka tentang cara bermain dan teknik serta cara dan teknik yang betul untuk bermain permainan tradisional. Secara langsung, murid-murid dapat mendominasikan permainan tradisional kerana jauh hari juga yang mengenal manikam. Tambahan pula, pihak sekolah boleh menganjurkan acara dan pertandingan yang menarik yang boleh disertai oleh oleh murid-murid dan guru. Bertitik tolak daripada itu, pihak sekolah juga perlu menyediakan lebih banyak lagi alatan permainan tradisional bagi memudahkan murid-murid menggunakan alatan permainan tradisional. Secara tidak langsung, murid-murid akan mendekatkan diri lagi dengan permainan tradisional dan mengekalkan warisan bangsa di dalam diri setiap murid. Di samping itu juga, media massa memainkan peranan yang tidak kurang pentingnya dalam usaha memartabatkan permainan tradisional. Umum mengetahui bahawa media massa merupakan salah satu medium yang sentiasa menguak-nguakkan sesuatu berita dengan cepat, tepat dan sahih. Media massa boleh menghebahkan tentang permainan tradisional melalui surat khabar, majalah, internet dan televisyen. Tambahan pula, pihak media massa boleh mengadakan pertandingan melalui program Jom Heboh dengan tawaran hadiah yang lumayan. Malahan, pihak media massa juga boleh memaparkan tentang iklan-iklan yang menarik mengenai permainan tradisional kita. Masyarakat dari luar negara akan tertarik untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang permainan tradisional. Contoh yang boleh diketengahkan ialah sukan sepak takraw yang kini telah diangkat sebagai acara yang dipertandingkan di peringkat antarabangsa iaitu Piala Dunia. Dalam hal ini dapat kita lihat negara luar seperti Thailand sudah mendominasi sukan sepak takraw ini dan mampu menandingi Malaysia. Impaknya, media massa yang memaparkan sukan ini dapat mempopularkan permainan tradisional di dalam masyarakat seantero dunia tanpa mengira latar belakang, bangsa, agama dan negara. Jelaslah bahawa media massa perlu bergerak secara lebih giat lagi dalam usaha memartabatkan permainan tradisional yang diwarisi secara turun-temurun oleh masyarakat Malaysia. Kesimpulannya,
permainan tradisional merupakan pusaka bangsa yang harus diketengahkan oleh negara demi mencorakkan Malaysia dengan pelbagai permainan rakyat. Oleh itu, remaja hendaklah berusaha mempopularkan permainan tradisional agar permainan tersebut terus dipelihara dan mendapat tempat di dalam hati masyarakat Malaysia umumnya dan generasi muda khususnya. Oleh hal yang demikian, masyarakat golongan muda perlu berganding bahu dan bekerja sama dengan golongan yang lebih tua supaya permainan tradisional ini dapat dimartabatkan dalam pelbagai aktiviti dan situasi. Kedua-dua pihak dapat bekerja sama sebelum nasi menjadi bubur. Khazanah ini perlu dikekalkan dan dipelihara dengan pelbagai pendekatan sesuai dengan peribahasa, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Sekian, terima kasih.